korang boleh tengok yang dia cakap, I did not do that. Assalamualaikum, what is up everyone? It's me, Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang semua yang tengok video ni berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga happy-happy selalu guys. Okay, jangan sedih-sedih, jangan stress. It's not good for your health. And trust me, true story. Okay guys, sebelum kita start video ni, apa kata korang like dulu, lepas tu consider untuk tekan butang subscribe guys. Dan jangan lupa tekan sekali butang bell notifications tu. Semoga pada masa yang akan datang kalau aku ada upload video, korang tak akan terlepas. Thank you so much guys. Okay guys, hari ni aku nak share dengan korang semua tentang seorang remaja yang telah dihukum penjara tau. Mungkin korang dah biasa dengar dah cerita bunuh-membunuh di dalam keluarga ni. So korang macam dah tak hairan kan? Tapi guys, cerita kali ni memang agak sedikit lain. Bila aku buat kajian pasal cerita ni, apa yang aku rasa? Aku rasa sedih gila tau dengan cerita remaja ni, di mana dia dikatakan telah membunuh adik dia. Dan remaja ni sebenarnya menghidapi beberapa masalah pembelajaran, atau aku boleh kata dia ni seorang yang special, di mana dia menghidapi sejenis penyakit yang dipanggil autism. Korang pun tahu kan macam mana budak autism ni. Kalau korang tengok muka dia ni, aku rasa korang mungkin akan rasa sedih macam aku juga. Lebih-lebih lagi bila korang tengok video reaksi dia bila dekat mahkamah tu dia dengar yang dia akan dijatuhkan hukuman. So guys, apa cerita yang berlaku sebenarnya? Jom, macam biasa, my name is Gizri and this is History. Kisah ini terjadi pada tahun 2015 di California, Amerika Syarikat, di mana pada waktu tu ada seorang remaja lelaki yang berusia 17 tahun yang bernama Jacob Matthew Morgan. Dia ni bukan orang yang normal macam kita tau. Dia ni lain sikit. Dia ada beberapa masalah pembelajaran, sebab tak sesuai lah kalau aku kata dia ni sakit mental, sebab dia ni bukan gila guys. James ni dia ada masalah autism tau, di mana dia ni kurang daya tumpuan dalam pembelajaran dan hyperaktif serta disleksia. Dia ada 3 masalah ni guys, iaitu masalah perkembangan pembacaan dan juga menulis. Jacob ni dia bersekolah di sebuah sekolah yang bernama Rock Hill High School, di mana pada waktu tu dia telah dituduh membunuh adiknya yang pada waktu tu baru je berusia 14 bulan guys. Korang bayangkan, masih baby lagi tau. Adik si Jacob ni pula bernama Joshua. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi pasal cerita ni kan, aku nak cerita dekat korang asal usul keluarga ni. Jacob Matthew Morgan ni adalah anak kepada pasangan suami isteri, Julie dan juga ex-husband dia. Julie ni kemudiannya pula, selepas dia bercerai dengan ex-husband dia, dia pun mendirikan rumah tangga dengan seorang lelaki yang bernama Mike. Jadi Joshua tu ialah adik tiri kepada Jacob dan Mike tu pula ayah tiri dia. Korang fahamkan situasi dia. Walaupun Joshua tu bukanlah adik kandung Jacob, tapi Jacob ni dia sangat sayangkan Joshua tau. Dia selalu bermain dengan adik dia ni yang berusia 14 bulan. Joshua ni selalu jaga Joshua time dia free balik dari sekolah. So senang cerita, dia memang agak rapat dengan si Joshua. Memang baik je diorang berdua ni. So, dipendekkan cerita, kisah menyayat hati ni terjadi pada 5 Mac tahun 2015 pada lewat malam tau. Pada waktu tu, Mike dan Julie ni, iaitu ibu bapa diorang ni, telah pergi keluar sebab ada urusan di luar. Jadinya, tinggallah Joshua dan Jacob je dekat dalam rumah tu. Tak lama selepas tu guys, rumah diorang ni pun terbakar tau. Kalau korang nak tahu, diorang sekeluarga ni sebenarnya duduk dalam sebuah rumah yang berbentuk kontena. Walaupun serba kekurangan, keluarga diorang ni memang sangat bahagia dan saling sayang menyayangi di antara satu sama lain. Kira macam tu. Dan pada waktu kejadian tu berlaku, si Jacob ni dia sempat melarikan diri tau. Manakala Joshua ni pula dia tak sempat nak selamatkan. Joshua ni terperangkap dalam rumah tu. Dan pada waktu tu juga dikatakan Jacob cuba masuk semula ke dalam rumah tadi sebab nak menyelamatkan adik dia ni. Tetapi pada waktu tu dia telah dihalang oleh jiran-jiran dia. Sebab yelah, waktu tu kalau Jacob masuk pun dalam rumah tu, memang confirm guys, memang dia akan jadi mangsa kebakaran. Sebab time tu api
tengah marak gila tau. Lepas tu si Mike dan Julie ni pun pergilah buat laporan polis. Bila dah jadi macam gitu, lepas dah laporan polis dibuat, Mike dan Julie ni pun disoal siasat selama 1 jam oleh pihak polis. Tapi guys, lain pula ceritanya dengan si Jacob ni tau. Dia ni telah disoal siasat selama 5 jam tau. Memang lama gila guys. Aku tak tahulah apa yang pihak polis tu tanya dekat Jacob, dan ada sesuatu yang pelik berlaku time soal siasat ni, di mana sepanjang 5 jam tadi tu tak ada sebarang video ataupun audio yang direkodkan, sekaligus menjadikan cuma Jacob dan pegawai polis tu je yang tahu apa yang berlaku dalam bilik siasatan tu. So dekat sini macam ada something fishy lah, aku boleh cakap, sebab polis dia tak buat apa-apa rakaman, dia tak buat apa-apa pun dalam bilik tu, just dia dengan Jacob. Sebab rakaman ni kita boleh cakap ia boleh digunakan sebagai bahan bukti kan, tapi diorang tak buat semua benda ni guys. Lepas Jacob disoal siasat oleh pihak polis, pegawai polis yang menyiasat ni bagi tahulah dekat Mike dan Julie bahawa Jacob ni dia dah buat pengakuan yang dia sebenarnya menyebabkan semua benda ni berlaku, yang menyebabkan rumah diorang terbakar. Pengakuan tu pula dalam bentuk tulisan yang panjang berjela-jela tau, sampai beberapa perenggan dah. Jadi terkejutlah si Mike dan Julie ni, sebab si Jacob ni kan ada masalah menulis kan, dia tak tahu menulis guys. Macam mana orang yang tak tahu menulis boleh menulis pengakuan yang panjang macam tu? Memang pelik kan? Korang pun mesti rasa pelik. Jadi si Julie ni memang tak boleh terimalah statement si polis ni tadi, sebab dia tahu dan kenal anak dia tu macam mana. Jacob ni sebenarnya memang sangat sayangkan Joshua, adik dia tu. Dan kalau korang nak tahu juga, Jacob ni sebenarnya berhati lembut tau terhadap haiwan, apatah lagi manusia. So macam agak mustahil lah Jacob yang buat semua benda ni. Disebabkan surat pengakuan tu, Jacob ni telah ditahan oleh pihak polis dan dihadapkan ke mahkamah. Dipendekkan cerita, semasa perbicaraan ni dijalankan, pendakwa raya ni mengatakan Jacob ni suka main api. Seminggu sebelum kejadian, Jacob ni dikatakan suka membakar barang-barang dalam rumah tu. So diorang ni anggap punca kebakaran tu adalah dari ruang tamu, dan diorang juga percaya yang Jacob dah bakar rumah dia dan adik dia sekali dengan api daripada lilin tau. Orang autism guys. Okay, so Jacob ni dia terpaksa mengaku yang dia dah bakar rumah diorang dan bunuh adik dia. Memang sadis gila kan kalau korang dengar ni. Dan pada waktu tu Jacob ni dia sempat cakap tau yang dia sangat sayangkan adik dia. Hari-hari dia sayangkan adik dia, dan membunuh adik dia tu ibarat membunuh sebahagian dari diri dia. Aku tak tahulah apa yang pihak polis ni buat sampaikan Jacob mengaku yang dia buat semua benda ni. Kejam guys. Memang bagi aku memang aduh ya, aku tak tahu nak cakap apa. So selepas perbicaraan tu dijalankan, Jacob ni telah dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun tau. Tetapi dia cuma akan dipenjarakan selama 5 tahun dan akan dibebaskan pada tahun ni, which is tahun 2022. Lepas dah dengar keputusan mahkamah tu, dalam perbicaraan tu kan, dia pun terus menangis teresak-esak guys. Kalau korang tengok video tu, aduh korang boleh tengok yang dia cakap, I did not do that. Mak dan ayah kepada Jacob ni pula memang diorang tak percaya guys yang Jacob ni sanggup membunuh Joshua, sebab diorang tahu Jacob ni memang sangat sayangkan Joshua dan dia sangat lemah lembut dan takkan menyakiti sesiapa pun. Tambahan pula, pada malam kejadian tu, mak dan ayah dia bila diorang sampai dekat rumah diorang time tu, diorang memang tengok keadaan Jacob tak terurus, dengan tak pakai slipernya, dengan comotnya, rambut pula penuh dengan debu apa semua kan. Sebab tu mak dan ayah dia percaya yang dia tak bunuh adik dia ni. So ada kemungkinan besar juga Jacob ni dipergunakan oleh pihak polis supaya mengaku bahawa dialah yang bersalah dalam kes ni. Memang kalau betul lah guys, memang aduh aku tak tahu nak cakap apa. Memang jahat gila lah diorang ni. Okay, kau buat macam tu dekat orang yang istimewa, aku tak boleh brain lah benda ni. Memang aku tak boleh brain. Aku pun tak faham macam mana undang-undang dekat sana boleh menghukum orang yang macam Jacob ni. Sebab kalau dekat negara kita kan, Malaysia, Jacob ni aku rasa dia akan terlepas. Sebab undang-undang dekat Malaysia ni tak membolehkan orang yang ada masalah macam dia ni dihukum. Jacob ni juga ada cakap yang pada waktu kebakaran tu berlaku, dia tengah tidur tau. Dan dia pada waktu tu berlari pergi ke bilik Joshua, di mana waktu tu Joshua tengah tidur. Tapi dia tak boleh nak buat apa-apa guys. Dia tak boleh nak tolong Joshua,
Joshua sebab api tengah marak gila. Sebab tu dia keluar nak minta pertolongan dekat jiran-jiran yang ada dekat sekitar rumah dia tu. Tapi masa dia nak masuk balik tu, dia dihalang oleh jiran-jiran dia pula. Dan akhirnya dia dituduh telah membakar rumah dan sekaligus membunuh adiknya si Joshua tu. So guys, apa pendapat korang tentang cerita Jacob ni guys? Adakah korang rasa dia ni bersalah ataupun sebaliknya? Korang bayangkan budak ni adalah seorang yang special tau, menghidapi sejenis penyakit yang dipanggil autism. Korang pun tahu macam mana keadaan orang yang macam ni. Pemikiran dia memang tak sama dengan kita guys. Kalau korang tanya pendapat aku pun tak tahu sebab aku tak berada di tempat kejadian. Tetapi melalui apa yang aku baca dan dengar ni, memang aku rasa si Jacob ni tak bersalah. So guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang terus menonton video ni sampai habis. Thank you so much guys. So hit that like button if you like this video. Share it to your friends and your family. Subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel Gizri in the House. Sebab kita akan buat banyak lagi cerita-cerita pasal cerita true crime, kisah seram pada masa yang akan datang. And I'll see you guys again in the next video. Peace.